Saya bertanya mereka, ada lagi ke yang akan datang ke persatuan MSA kamu ini? Mereka jawab, ya ada. Jadi saya kata, wah menarik, okey saya datang. Jadi saya pergi perjumpaan pertama persatuan tersebut. Apabila saya sampai, saya nampak dua orang lelaki yang iklankan persatuan tersebut, sekotak pizza dan bilik yang kosong. Itu je. Jadi saya ingat mungkin saya salah bilik ni. Sebab tak ada apa pun kat situ. Tak ada DJ, tak ada parti, tak ada apa langsung. Jadi saya hampir nak gerak keluar tapi lelaki tadi nampak dan panggil saya. Mereka suruh saya makan pizza sebelum balik. Jadi saya duduk dan bersimbang dengan mereka. Perbualan kami semakin mesra dan kemudian salah seorang daripada mereka kemudiannya akan sentiasa tumpangkan saya dan menghantar saya ke rumah. Kawan saya ni, saya takkan sebut nama dia, pernah berhenti di masjid sebab ada traffic jam teruk. Dia berkata, tunggu kejap ya, kalau kamu tak kisah, saya nak pergi solat sekejap. Dia tak suruh saya solat pun. Dia biasa dengar saya mencarutlah, gunakan ayat-ayat kasar, kritik agama Islam dan beritahunya Al-Quran tak masuk akal, semua itu. Saya selalu membebel semua ini di dalam keretanya dan dia hanya akan dengar saja dan tak cakap apa. Tiada respon, tiada debat, dia langsung tak cakap apa. Pada suatu hari itu, kami terperangkap dalam traffic jam. Lalu dia ambil shortcut dan berhenti di sebuah masjid lama. Dia berkata, tunggu ya, kalau kamu tak kisah, saya nak solat sebentar. Walaupun saya sentiasa berhujah tentang agnosticism dan tak mempercayai agama, tetapi sesuatu dalam diri saya menyuruh aku perlu pergi juga. Jadi, saya masuk ke dalam masjid ketika itu waktu maghrib. Saya ingat apabila kami masuk ke masjid, waktu itu rakaat ketiga. Kita join rakaat ketiga. Tapi saya dah lama tak solat. Jadi saya dah lupa cara solat. Saya sertai rakaat ketiga dan apabila semua beri salam, saya pun beri salam sekali. Saya tak tahu cara solat. Jadinya solat saya tak sempurna. Tetapi saya rasa amat tenang sekali. Sepanjang perjalanan kami balik, saya langsung tak berkata apa. Apabila saya tiba di rumah, saya belajar cara solat semula dan saya mula fikir cara untuk terus solat sebab saya rasa begitu luar biasa tadi. Jadi saya cuba jadikan solat itu suatu tabiat. Tapi saya tak tahu cara solat. Jadi saya akan suruh kawan saya yang imamkan saya dan saya jadi makmumnya supaya saya boleh ikutnya solat. Dia yang tunjukkan saya masjid di kawasan Queens. Dia juga yang telah kenalkan saya kepada seorang guru bahasa Arab dan kemudian mengajar saya Al-Quran dan bahasa Arab. Jadi apa yang saya ingin katakan ialah jika tidak kerana MSA ini, saya tak mungkin berdiri di sini sekarang. Tak sangka amat menakjubkan sekali bahawa saya tadi imamkan solat di Convention National MSA. Padahal permulaan saya di MSA dan ketika itu saya tak tahu cara solat. Langsung tak tahu. Jadi apa yang saya ingin ketengahkan ialah Noman Ali Khan yang seterusnya, Yasir Khadi yang seterusnya, Sheikh Omar Sulaiman yang seterusnya, Hamzah Yusof yang seterusnya, kini di sesebuah kampus dan sedang mempersoalkan Tuhan. Mereka orang Islam, dilahirkan dalam keluarga Muslim, tapi soalan mereka tak terjawab. Dan kini mereka di sebuah kampus di New York, New Jersey, Wisconsin, Virginia, di pelbagai tempat dan mereka tiada sebarang hubungan dengan masjid, ulama, sumber agama dan sebagainya. Ilmu Islam yang mereka ada seperti orang bukan Islam tentang Islam dan ianya bukan salah mereka. Hubungan mereka dengan agama Islam mungkin melalui orang Islam lain di kampus. Mungkin itu saja hubungan mereka dengan Islam. Cara saya diasuh sejak kecil membuatkan saya rasa takut untuk mendekati orang yang berjambang. Mereka ni gila, ekstrim. Dan ini sebelum September 11. Ya, mereka gila, ekstrim, menakutkan, suka menghukum. Saya tak nak terlibat dengan mereka dan jauhkan diri sebanyak yang mungkin. Tapi para pelajar, kita tak sedar perjuangan mereka bukan di medan perang. Perjuangan agama dan umat ini bukan dalam bidang ekonomi, politik mahupun ketenteraan. Perjuangan sebenar umat ini ialah belia Muslim yang kehilangan agama mereka di dalam kampus universiti sama ada di Amerika, Kanada, Australia, Eropah mahupun di negara Islam. Ini bukan sahaja sesuatu yang berlaku di Amerika. Ini ialah sesuatu yang berlaku di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Mesej yang saya ingin sampaikan ialah, anda rasa hanya anda saja yang sedang mengalami konflik kerohanian. Tapi universiti di Texas Austin, ini bukan perjuangan 20, 30, 40 Muslim di kampus, tapi perjuangan seluruh ummah. Golongan belia ini perlukan sokongan kita. Di sinilah Islam akan bangkit semula. Cendekiawan terbaik ummah ini ialah mereka yang pernah terjerumus dalam keraguan dan hampir lepaskan hak agama mereka. Tapi apabila mereka menemuinya semula,
Tiada siapa yang mempunyai iman sekuat mereka. Golongan belia ini ialah masa depan ummah ini. Dan jika kita tak beri sebarang sumbangan kepada mereka, saya tak kisah betapa besarnya masjid kita ada, saya tak kisah betapa banyak tanah yang kita boleh beli dan betapa banyak institusi yang kita boleh bina, tapi sebenarnya generasi seterusnya ialah satu-satunya institusi yang amat perlukan keprihatinan kita. Mereka ini saja.